Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Zaki bin Ibrahim, pakar perubatan keluarga. Datang soalan kepada kita bertanyakan tentang boleh tak doktor saya nak pergi farmasi cari ubat langsing badan, ubat kuih. Saya dah tak larat dah, orang kutuk saya gemuk. Saya rasa about time tahun 2020 ni saya nak jadi kuih. Kaedah paling ekspres, paling cepat, saya nak makan ubat langsing badan. Jadi apa pandangan doktor? Jadi kita nak bincangkan topik ni kan. Adakah boleh kita makan ubat kurus untuk kita kuruskan badan? Jadi sama-sama kita bincangkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita nak berbicara tentang ubat kurus. Adakah memang tak boleh makan langsung ke ubat kurus ni? Memang ban, memang total ban ke? Jadi ubat kurus ni adalah ubat yang digunakan oleh doktor, pakar perubatan untuk membantu pesakit-pesakit yang memang layak dapat ubat ni. Jadi memang boleh kita gunakan, boleh kita amalkan. Cuma masalahnya yang saya nak jelaskan, kita jadi terlebih pandai. Kita yang pergi jumpa farmasi tu kan, kalau kita bincang dengan farmasi, oh bolehlah kita kata. Masalah dia kita selalu beli dalam internet. Tengok social media, orang lu pakat tunjuk sebelum ni dia gemuk besar ni, lepas dia makan ubat ni dia jadi kurus besar. Jadi kita pun rasa aku nak jadi kurus juga. Jadi kita terpengaruh dengan testimoni yang panjang-panjang. Akhirnya kita pun pergi beli. Adakah ubat kurus yang kita pergi beli tu kita kata bagus untuk kita? Kalau tak, nanti takut dia memudaratkan kita. Itu yang kita nak bincang. Jadi untuk perbincangan, untuk kita faham bahawa peranan doktor, kita kata doktor di klinik kesihatan, doktor di klinik-klinik adalah untuk kita jadikan tempat rujukan kita bincang dengan doktor tu. Kita kata kat doktor bahawa kita dah cuba dah kurus, kita dah diet, kita dah exercise, tapi dia tak mau juga doktor untuk kurus. Dan saya risau sebab saya ada, kita contohnya tekanan darah tinggi ataupun kita ada kencing manis. Jadi saya nak bantu badan kita ni untuk trim, untuk dia capai target BMI kita ni. Jadi ada tak doktor boleh bantu saya dengan ubat-ubat tertentu? Jadi doktor akan buat kaji selidik dia tertentu berdasarkan kita. Dia ambil blood test kita, dia tengok renal function kita, dia tengok liver kita macam mana. Kemudian dia tengok pula adakah kesesuaian kita kena ubat ni, tengok kita punya psychological state. Jadi doktor akan tengok semua sudut tu dan dia akan formulate satu kaedah untuk kita. Itu yang kita nak, menunjukkan dia tailor-made. Dia specific plan ni untuk bersesuaian dengan kita. Dia akan tengok dari sudut diet kita, dia akan tengok dari sudut exercise kita, dan kemudian dia mungkin bantu kita untuk short term dengan ubat-ubat tertentu. Jadi kita nak bincang tentang ubat. Saya akan bincang lebih kurang 3 jenis ubat yang selalunya doktor akan guna. Yang pertamanya adalah ubat yang dipanggil Orlistat. Kalau kita tengok belakang ubat tu, dia akan tulis Orlistat, nama chemical name. Orlistat ni benda apa sebenarnya? Dia sebenarnya mudah je. Bila kita makan macam kita dah jadi gemuk sebab makanan yang kita makan tu, lemak-lemak tu diabsorb, diserap masuk, diproses, dia akan jadi lemak kalau kita tak exercise dengan baik. Jadi dia ubat ini, apa yang dia buat? Dia block proses lemak tu, supaya lemak yang kita makan, sup gearbox yang kita makan ke, roti canai, minyak, segala benda yang kita makan tu dia akan menyebabkan lemak tu tidak diserap masuk. Dia block enzim lipase supaya enzim tu tak buat kerja. Menunjukkan lemak tak diabsorb dalam perut, absorb tak dalam usus dah. Dia akan kekal dalam kita kata perut, dia kekal dalam usus dan akhirnya dia akan dibuang. Jadi dia tidak masuk dalam sistem badan. Nampak macam bagus juga kan? Tetapi ada banyak side effectnya. Kita perlu lemak Jadi oleh kerana ubat ini seolah-olah macam dia block lemak daripada diabsorb, menunjukkan nanti najis kita akan berlemak, busuk darah dah Kemudian dia akan jadi kita kata masalah-masalah yang berkaitan dengan proses penghadaman. Jadi bloated, jadi sengkok, jadi diarrhea, kita pergi buang air terlalu kerap jadi banyak side effect yang kita kadang-kadang terpaksa beritahu pesakit kita kalau dia nak makan ubat ni. Dan antara benda yang besar juga tentang ubat ni adalah kita perlu lemak untuk serap vitamin-vitamin tertentu. Contohnya vitamin A, vitamin E, vitamin K. Semua vitamin-vitamin ni perlu lemak untuk diserap masuk dalam badan kita. Dia ni perlu lemak untuk dia berfungsi dengan baik
Jadi oleh kerana kita pula dah tak makan lemak tak diserap, jadi menunjukkan kita akan defisiensi dalam vitamin A, E dan K. Jadi nampak, walaupun nampak macam wah, ada ubat dah aku boleh makan untuk kuih, kita kena bincang dengan doktor, adakah boleh kita makan ubat ni? Kalau kita boleh makan, berapa tempoh kita nak makan? Apakah suplemen yang kita kena makan untuk support badan kita? Apa pula kesan sampingan yang kita kena monitor? Jadi kita kena ambil tahu semua tu, bincang dengan doktor. Yang kedua pula, ubat apa pula yang kedua ni? Namanya Sibutramine. Sibutramine ni benda apa? Sibutramine ni ubat yang Allah, kalau kita tengok dalam internet, berlambak ubat jenis ni lah yang berlambak dijual, Sibutramine ni. Sibutramine ni dulu popular tahun lebih kurang 10 tahun dulu. Dia sangat popular dalam internet pun berlambak, overseas pun berlambak. Tetapi ubat ni di-ban. Di dunia pun di-ban. Di Malaysia pun di-ban. Tapi oleh kerana di-ban secara rasmi dalam KKM, tetapi dalam internet nak ban kat mana? Orang duk order serupa tu je. Jadi orang duk order benda ubat yang di-ban. Sibutramine ini ubat yang bahaya. Dia menyebabkan banyak kes-kes, contohnya jantung, stroke. Dia punya efek dia tu, kita kata, memudaratkan lebih daripada dia punya kebaikan dia. Sebab itulah nanti saya akan cuba tuliskan list nama ubat yang Sibutramine ini, yang kita kena perhati betul-betul, tak nak makan ubat ni. Sebab ubat ni memang saya yakin doktor dan farmasi tak akan bagi kepada kita. Internet bagi kepada kita. Kita yang pergi cari ubat ni, dan kita yang memudaratkan badan kita. Jadi ubat yang kedua, Sibutramine, no, tak nak makan ubat ni. Okey, kita masuk yang ubat yang ketiga pula. Ubat yang kedua dipanggil Duramine, ataupun chemical dia dipanggil Phentermine. Phentermine ni adalah ubat daripada amfetamin. Kita pernah dengar amfetamin, orang panggil ais kan, darah-dadah untuk amfetamin tu kan. Jadi dia derivatif yang sama daripada chemical name yang hampir sama, daripada kita kata induk yang sama yang dimodified sikit, dia panggil Phentermine, ataupun dia punya brand name dia Duramine. Ubat ini nampak bagus. Sebab apa? Dia bagi kita rasa tak lapar. Best gila kan, rasa tak lapar. Lunch walaupun lapar, kita relax tak makan lunch. Lepas tu kita dinner pun kita tak rasa nak makan sangat. Jadi oleh kerana kita tak rasa lapar, akhirnya kita akan kuih kan? Kita tak rasa nak makan. Kita rasa kita punya nafsu makan disuppress dengan ubat nama Duramine ini, ataupun dia panggil Phentermine ini. Nampak macam bagus, tapi ubat ini kena faham, dia bukan bertindak pada level perut macam ubat yang kita sebut awal tadi. Ubat ni bertindak dekat otak. Dia suppress kemahuan nak makan, nafsu makan dia suppress. Oleh kerana dia bertindak di dekat level otak kita, side effect dia macam-macam. Jadi sebab tu kita kena berhati-hati. Jangan kita memandai-mandai pergi cari, doktor kata ubat ni suppress apa ni pun nafsu makan, cantik, aku pergi Google merata tempat, order. Kita kena faham sebab dia bertindak pada otak. Jadi dia akan banyak kesan yang kadang-kadang kita akan rasa oleh kerana kita tak regulate dengan baik ubat ni. Sebab tu doktor akan bagi kita ubat ni kalau dia tengok kita bersesuaian makan ubat ni dalam tempoh masa tertentu. Sebab ubat ni akan menyebabkan kadang-kadang side effect. Contohnya apa? Kita rasa agitated, kita rasa palpitation, kita rasa anxious, kita rasa runsing kan? Dan kita tak boleh buat kerja kan? Dan menyebabkan kita akan hilang fokus dan berbagai-bagai lagi. Jadi oleh kerana kita nak kuih, kita akan buat package lain pula dah dalam kehidupan kita. Jadi kita kena tengok betul-betul balance kan, kebaikan dengan keburukan dia, di mana doktor ditrain untuk balancekan untuk kita kan. Daripada situ kita akan tahu, okey, kita ambil untuk tempoh masa tertentu dan doktor akan regulate dengan baik. Baik, kita telah bincang 3 jenis ubat dan kita telah bincang detail kebaikan dia dan juga keburukan dia. Yang pentingnya adalah kita berhubung dengan doktor kita berbincang dengan doktor kita ceritakan apa yang kita cuba capai, yang contohnya dalam berat badan kita. Yakin bahawa doktor akan bantu kita dengan ubat yang terbaik untuk kita. Jadi kita telah sama-sama bincangkan tentang ubat langsing, ubat kurus. Jadi saya yakin perbincangan kita ni bermanfaat untuk sama-sama kita ambil manfaatnya, dan kemudian kita sebar luaskan, kita like, kita subscribe untuk kita bina masyarakat kita dengan ilmu. Wallahu a'lam.